Hello, selamat sejahtera murid-murid semua. Apa khabar anda hari ini? Bersama saya Cikgu Stella, guru matematik anda. Baik, untuk hari ini, untuk tajuk pertama kita, hari ini kita akan belajar tentang macam mana kita nak gunakan kalkulator untuk menyelesaikan masalah matematik. Ya, itu dan juga bagaimana kita nak membundar, dan seterusnya. Tanpa membuang masa, cikgu akan kongsikan buku teks yang akan kita gunakan sebagai rujukan. Tajuk besar pada hari ini ialah nombor dan operasi, dan topik kecil dia ialah jom belajar guna kalkulator. Anda dah bersedia? Mari kita mulakan kelas kita pada hari ini. Baik, murid-murid, pernahkah anda melihat kalkulator di sekitar anda? Atau pernahkah anda menggunakan kalkulator? Kalkulator adalah sebuah alat untuk mengira secara digital. Ia memudahkan kerja-kerja pengiraan yang agak rumit. Sekiranya kita nak menyelesaikan sesuatu pengiraan tu dengan lebih mudah, kalkulator boleh membantu. Jadi cikgu di sini ada contoh-contoh kalkulator yang saya nak perkenalkan kepada murid-murid. Pernah nampak tak ni? Biasa ada di kedai-kedai, dan juga ada di pejabat, kita nak mengira sesuatu. Biasanya juga ada di kalangan murid-murid, mungkin pernah nampak kakak atau abang yang menggunakan kalkulator. Betul? Ini contoh kalkulator yang ada 12 digit. Tengok tu, digit dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dia ada 12 digit. Digit lah. Ini kita panggil kalkulator 12 digit. Ada lagi satu yang kecil sedikit. Ni jenama Casio. Yang ni ada 8 digit sahaja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau murid perasan, ada satu titik macam ni. Tahu tak apa maksud titik tu? Pernah belajar tak dulu? Pernah kan? Dekat tahun 3 dulu kan? Itu tandanya titik perpuluhan. Ya, betul. Baik. Mari kita dengan lebih dekat lagi, kenali apa itu kalkulator, ya. Dekat sini ada, biasanya di dalam bentuk dalam bahasa Inggeris, ya. Off maksudnya tutup lah. Kita nak jimatkan bateri dia, ya, tenaga dia. AC ni ataupun ada perkataan on, untuk hidupkan dia. Dekat di sini ada C juga. C ni macam AC jugalah, maksudnya dia akan balik semula ke sifar. Dia macam reset balik, ya. Kemudian kita ada digit, semua digit sifar hingga 9. Kemudian kita ada simbol operasi, contoh tambah, ada sama dengan, ada tolak, ada darab, ada bahagi. Ini yang biasa yang kita akan guna, ya. Kemudian di sini juga ada tanda perpuluhan, ya. Selain daripada itu, yang lain ni ada tanda peratus, ya. Ada tanda yang lain ni nanti awak belajarlah masa awak sekolah menengah, ya. Biasanya yang kalau ada macam atas ni, kalau murid-murid tahu, yang ni adalah untuk menjimatkan bateri. Ni tenaga solar, ya. Ini untuk 8 digit. Kalau besar sikit, yang ni best lah, sebab dia ada 12 digit. Tengok tu, dia ada solar juga dekat sini.
sama je, cuma skrin dia ni boleh muatkan sehingga 12 digit. Ni ada on AC, ada tanda simbol tambah, tolak, darab, bahagi, peratus, sama dengan. Okey, dekat sini dia ada 2 digit sifar-sifar. Okay. Kalau tadi tu dia tak ada kan? Dia tiada. Okey, yang ni sorry. Okey, yang ni dia ada satu tanda sifar saja. Okey. Jadi tanda sifar-sifar ni sama macam satu sifar je lah. Cuma yang ni maksudnya kalau awak tekan sekali, dia akan keluar 2 sifar sekaligus. Kalau yang tadi tu, okey, awak nak letak contohlah ringgit kan? Ringgit kan dia ada RM, contohlah ya, saya tulis kat sini. Okey, RM. Oh dah hilang dah. Okey, sini boleh tak? Sekejap. Okay. Contohlah nak tulis RM RM12. Kan ada 2 sifar kan? Untuk kalkulator jenis macam ni kena titik, tekan titik ni, kemudian tekan yang 2 sifar ni. Jadi cepatlah. Kalau yang tadi tu, yang jenis kalkulator yang ni, dia hanya ada 1. Jadi awak kena tekan 2 kali lah. Macam tu. Okey? Okay. Itu kita saja nak kenal macam mana muka untuk kalkulator kan. Dah kenal barulah kita boleh tahu macam mana kita nak pakai kan. Okey, jom kita lihat macam mana kita nak gunakan. Okey, contoh yang pertama, dia kata hitung jumlah kek lapis keju dan coklat yang dieksport. Murid-murid lihat sini perkataan jumlah. Jumlah kalau awak dah pernah belajar dulu, okey, bila kita kata jumlah, awak kena buat apa? Murid kena buat tanda operasi tambah. Betul? Itu sebab okey. Dia kata hitung jumlah kek lapis keju, garis kotak keju dan coklat. Jadi dekat jadual ni dia ada keju, okey, dan coklat. Ambil bilangan yang dieksport. Sebab tajuk dia ni bilangan dieksport kan. Okey, jadi pertama sekali keju. Letakkan ayat matematik dia tu, bila kita buat tu, kita tambah mula keju dulu. Ambillah nombor untuk keju tu. 752,168. Kemudian kek coklat pula 84,479. Okey, jadi langkah pertama, tekan butang on. On tu maksudnya hidupkan dia lah. Okey. Kemudian tekanlah digit-digit yang untuk nombor yang pertama. Kemudian tekan tambah dan tekan nombor yang kedua. Ini nombor yang kedua. Nombor yang pertama. Ya. Kemudian jangan lupa kena tekan simbol sama dengan. Okey. Lepas tu dekat skrin nanti dia akan keluar jawapan. Tak perlulah murid buat bentuk lazim kan. Mudah kan. Komputer akan tolong kirakan. Jadi jawapan dia memang tepat dan juga cepat. Okey. Okay, nyatakan 2 jenis kek yang jumlah ekspornya kurang daripada 0,5 juta. Sekarang dia kata nyatakan 2 jenis kek. Tadi yang ni berapa ni? 837,647. Okay, kalau dia kata kurang daripada 0,5 juta. Murid-murid tahu tak? 0,5 juta tu berapa? Berapa 0,5 juta? Okey, ingat lagi cara kita nak menulis nombor. Okey, daripada sah, puluh, ratus, ribu. Okey, jadi dekat sini kita nak tahu. Okey, 0,5 juta. Kurang daripada 0,5 juta. 0,5 juta tu, kalau 1 juta, 1 juta macam ni. Lebih daripada ratus ribu. So dia 1 juta. Kalau 0,5 juta, separuh daripada 1
juta. Setengah juta. Jadi maksudnya 500,000. Jadi dia kata nyatakan dua jenis kek yang jumlah ekspornya kurang daripada setengah juta. Maksud sini kurang bermaksud kecil daripada 500,000. Maksudnya boleh jadi 400,000. Boleh jadi 499,999. Asalkan dia kurang daripada ni. 500 ni. Okey, jadi macam contoh tadi, kita dah kira, kalau dah kira gunakan kalkulator, kita akan dapat 837,647. 837,000 ni lebih besar daripada 500,000. Jadi untuk kek keju dengan coklat ni, dia melebihi setengah juta. Jadi murid kena cari pula gabungan ataupun bila kita tambah jumlah kek lapis tu, dua. Dia kata dua jenis kek apa, bila kita tambah tu kurang daripada 500,000. Okey? Jadi saya nak murid cubalah di rumah. Okey, saya post macam ni. Okey, cuba cari. Okey, yang mana satu bila tambah dia jadi kurang daripada 500,000. Murid kena buat kaedah pemerhatian. Okey, maksudnya tengok nilai dia dulu. Mana yang contohlah keju. Keju ni dah 752,000. Sedangkan yang kita nak cari tu kurang daripada 500,000. Jadi ini pun dah lebih untuk dia satu kek sahaja. Jadi tak mungkin keju. Okey, tak mungkin keju. Jadi jangan ambil keju sebab ni dah lebih. Jadi murid kena tengok pula, okey, mungkin murid nak ambil yang kecil nilainya. Okey, contoh coklat. Coklat memang 85,000 sahaja. Tapi dia kena ada satu lagi jenis kek. Sebab dia nak minta dua kan. So, mana satu bila kita tambah kurang daripada 500,000. Okey, murid kita cuba dan cari jawapan dia. Itu cabaran murid yang pertama. Baik. Seterusnya, okey, ini soalan dia. 235,620 tolak 1,740 bahagi 60. Okey, bila dapat macam ni, murid-murid kena tahu kan, okey, bila ada operasi yang bercampur ataupun bergabung, ya, apa yang perlu murid buat? Okey, melibatkan bahagi dan juga tolak. Okey, murid kena selesaikan operasi bahagi dahulu. Jadi dua digit ni, dua nombor ini perlu murid selesaikan dulu menggunakan kalkulator. Okey, jom kita buat. Sebab, okey, sekiranya murid tidak mengikuti langkah tersebut, murid akan mendapat jawapan yang berbeza. Okey, kita buat dulu langkah yang betul. Okey, mari kita buat. 1,740. Jadi saya ada kalkulator di sini, 1,740. Saya tekan. Okey, murid kena tekan macam ni. Satu digit setiap digit tu. Kemudian bahagi. Okey. Okey, kemudian tanda bahagi dekat sini. Okey, ini simbol bahagi ya. Okey, 60. Tekan, kemudian tekan lagi nombor 60 dan tekan sama dengan. Okey, jawapan dia 29. Murid kena ingat jawapan tersebut 29. Simpan jawapan tersebut. Kemudian kita akan cancel balik. Ambil nombor yang pertama iaitu 235,000. Okey, sekejap ya. RM235,620 bahagi tolak. Tadi jawapan dia 29 kan? Okey. Tolak dengan 29. Kita akan dapat 235,591. Okey?
Itu langkah yang sebenar. Maksudnya kita ikut langkah yang betul. Okey, apa jadi kalau kita buat yang salah? Kita buat langkah yang tak betul. Okey, maksudnya murid hanya buat ikut nombor ni sahaja. Maksudnya daripada kiri ke kanan. Okey, ambil ni tolak dulu baru bahagi. Okey, mari kita cuba. Adakah jawapan dia tetap sama? Okey, cuba. 235,620 tolak 1,740 sama dengan. Okey, kita dapat baki ni macam ni kan. Kemudian kita bahagikan dengan 60. Nampak tak tu? Jawapan dia 3,898. Nampak tak tu? Okey, maksudnya berbeza. Tadi sebelum tu kita dah buat tadi jawapan dia 235,591. Ini jawapan yang ikut langkah selesaikan bahagi dulu. Okey? Jadi murid-murid kena ingat, jangan bila ada operasi melibatkan dua operasi dan operasi ni ada bahagi dengan tambah tolak, murid kena selesaikan bahagi dulu. Okey? Maksudnya darab dengan bahagi tu kena selesaikan dahululah kalau ada gabungan dengan tambah dengan tolak tu. Kita buat yang ni first. Ni yang nombor 1 dulu, baru kemudian buat tambah ataupun tolak. Okey? Contoh yang macam ni. Okey? Nampak tak tu? Dia ada 2 juga. Okey? Macam saya katakan tadi. Okey? Macam cikgu katakan tadi. Kalau ada 2 macam ni, gabungan tambah dengan darab, kita buat selesaikan darab dahulu. Okey. Yang murid lelaki Ramesh ni menggunakan tambah dahulu. Dia buat dari kiri ke kanan. Tengok tak jawapan mereka? Berbeza. Tapi jawapan yang betul ialah Yuan. Okey? Murid perempuan. Okey? Baik. Seterusnya, kita akan lihat macam mana kita nak buat bundar. Ingat lagi bundar? Okey, bundar kepada 1 tempat perpuluhan, bundar kepada 2 tempat perpuluhan, ya. Okey. Jadi, sama juga contohlah macam ni kan, 107,896 bahagi dengan 19. Okey, jadi ambil kalkulator. Okey, saya guna kalkulator cikgu lah ya. 1,7,896 bahagi 19. Okay. Jawapan ni dia banyak panjang. Macam kalkulator ni saya ni, berapa digit dia bagi saya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 digit. Lebih daripada 12. Okay, jadi takkan kita nak letak jawapan macam ni semua kan? Tak payahlah. Kita ambil, okey, kadang-kadang ada yang ambil 1 tempat perpuluhan. Okey, macam mana kita nak ambil 1 tempat perpuluhan tu ya? Baik, kita tengok dekat sini. Macam mana kita nak ambil tu? Sepanjang-panjang jawapan tadi tu, okey, bila dia kata 1 tempat perpuluhan, selepas titik perpuluhan di sebelah kanan. Maksudnya ni titik perpuluhan, yang nombor 7 ni kita tengok. Kita ambil dia. Tapi, kita kena bundarkan. Kita tengok digit yang kedua selepas titik perpuluhan. Ataupun kita kata per 100. Okey? Titik per 100 tu lah. Jadi, per 100 dekat sini 3. Ingat lagi tak? Bundar. Okey, nombor kecil, nombor besar. Itu yang saya biasa ajar lah. Okey, contoh. Okey, sifar 1, 2, 3, 4. Okey, yang ni akan bagi sifar. Okey. Nombor 5, 6, 7, 8, 9 akan beri 1. Jadi, kita lihat dekat sini. 3 ni. Okey. Dia akan beri sifar. Maksudnya, dia tak payah ubah. 7 tambah sifar, 7. Okey, jadi jawapan dia
bila kita bundarkan menjadi 5,678.7. Tak ada perubahan. Okey, 7 tu tak berubah. Sebab nombor di sebelah kanan 7 tu nombor 3. Nombor 3 dia bagi sifar sahaja. Dia tak berubah. Okey, tak ada perubahan. Katakanlah, okey, ni contoh ya. Contoh 5,678,75. Ini saya ubah, saya tukar ni dia punya jawapan di sini ni. Saya ubah sikit. Okey, jadi saya nak satu titik perpuluhan. Satu titik perpuluhan tu, okey, maksudnya nombor yang pertama selepas titik perpuluhan, iaitu nombor 7. Okey. Jadi, saya memang ambil nombor 7. Tapi, saya akan lihat nombor 5. Nombor 5 ni, adakah boleh memberi 1 kepada 7 tu? Adakah dia akan mengubah, bundarkan? Dia akan bundarkan tak dengan 7? Tapi, ya. Jawapan dia ya. Sebab 5 akan memberi 1. Maksudnya akan mengubah, menjadikan 7 tu bertambah 1. Nampak tak tu? Jadi sekarang ni kalau saya nak jawapan ni, jawapan dia menjadi selepas dibundarkan akan menjadi perpuluhan 8. Dan yang belakang tu abaikan. Sebab kita tak nak ambil semua digit, tak nak bagi dia panjang. Jawapan kita nak bagi dia pendek sahaja. Tapi dengan perpuluhan, titik perpuluhan, pada satu titik perpuluhan. Okey? Bagaimana pula dengan apabila dia kata saya bundarkan jawapan kepada 2 tempat perpuluhan. Dekat sinilah 2 tempat perpuluhan, maksudnya ambil dua nombor ni. 73. Okey, kita tak sebut 73 ya. Kita sebut untuk nombor selepas ni, kita sebut satu per satu. 73. Okey, 73. Tapi selepas nombor 3 di sebelah kanan tu, nampak tak dia kata ni? 6 lebih daripada 5. Tambah 1 pada digit 3. Kita 6, kerana 6 ni besar, okay, maka 3 ni akan menjadi berubah tambah 1. Menjadi besar lebih 1. Daripada 3 menjadi 4. Okey? Nampak tak tu jawapan dia? Okey? Sebabkan 6 ni. Jadi kita akan sentiasa rujuk nombor yang ketiga. Kalau dia kata 2 tempat perpuluhan, kita ambil 2 tapi rujuk nombor 3. Kalau ambil 1 tempat perpuluhan, kita ambil 1 tapi rujuk nombor 2. Ya, nombor kedua selepas titik perpuluhan. Ya. Okey, baik. Seterusnya, cikgu akan melihat pola. Okey, sebenarnya pola ni banyak untuk menguji kefahaman murid, ya. Macam mana kita nak melihat nombor itu? Contohnya soalan ini. Apakah kad nombor yang dipegang oleh Adam? Bagi pola nombor di bawah. Pola ni macam benda yang berulang. Benda yang mempunyai satu bentuk yang sama. Okey. Alright, pola. Tunjukkan jawapan menggunakan kalkulator. Okey, diminta guna kalkulator. Jadi Adam ni adalah yang di hujung. Adam ni yang paling hujung sekali. Okey, sebelum tu dia dah ada beri informasi ataupun tips daripada orang pertama dan kedua dan ketiga. Okey, jadi kita perasan dekat sini. Daripada 20,468, orang kedua akan dapat 40,936. Orang ketiga dapat 61,404. Okey. Untuk pola murid perlu tahu nombor tu menaik atau menurun. Nombor pertama sekali kena tahu. Kena buat pemerhatian. Nombor ni menaik ke menurun? Betul. Nombor ni disusun secara menaik sebab 20,000. Kemudian dia berubah menjadi menjadi apa? 40,000. Kan? Lepas tu naik pula 61,000. Jadi tertib menaik. Bila menaik, kita tahu setiap nombor ini akan bertambah.
Okey, akan bertambah. Kalau depan ni dah bertambah, seterusnya pun akan sama sahaja. Ya? Macam tu. Sama. Okey, jadi nak tanya berapa yang dia tambah? Berapa perubahan dia? So, untuk dia meningkat ke 40,000 tu murid kena tolak lah supaya kita boleh tahu berapa yang dia tambah. Jadi ambil kalkulator, tekan C. Okey. Ambil nombor yang selepas, yang besar. Jadi dekat sini 40,000. Okey. Sekejap ya. Okey. 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 Ini standard. Kecil sikit. 40,936. Saya ambil nombor yang kedua. Tolak dengan nombor pertama. Kenapa saya tolak? Kenapa ya? Sebab saya nak tahu berapa yang saya meningkat. Dapat 20,468. Bermaksud, okey, untuk daripada orang pertama kedua kepada orang kedua, dia akan bertambah sebanyak 20,468. Saya cuba pula ambil jawapan ni untuk cuba dekat nombor orang ketiga. Dekat sini saya dah tak payah tolak dah. Boleh juga tolak, tapi saya nak uji betul tak dia akan naik 61,404. Jadi saya akan ambil 40,000 tadi. Orang kedua ya. Orang kedua 40,936. Saya cuba tambahkan dengan perbezaan yang tadi ni. Yang saya dapat iaitu 20,468. Berapa saya dapat? Betul. 61,404. Bermaksud orang ketiga pun akan menaik sebanyak 20,468. Boleh tak saya buat kesimpulan? Orang keempat pun 20,468. Ya. Bila awak dah nampak pola macam tu, bermaksud di sini pun adalah 20,468. Tambah lagi 20,468. Tambah lagi 20,468. 20,468. Dia akan sama. Okey, untuk orang-orang yang seterusnya. Ya? Nilai yang sama. Jadi polanya ialah tambah menaik 20,468. Okey. Lepas tu nak tahu macam mana Adam ni, murid boleh tekan sama dengan sahaja. Okey, sekarang ni saya dah sampai ketiga, nak keempat saya letak sama dengan je. Bermaksud yang keempat 81,872. Yang kelima saya tambah tekan sama dengan je. Sebab sama dengan ni dia akan tambah sebab dia dah tahu pola. Kalkulator pun akan ketahu. Kalau kita nak pola, dia akan tahu dah. Okey, sini tadi yang pertama dah sama, yang kedua dah sama, yang ketiga dia akan tambah sendiri. 102. Ini orang yang ke-5. Tekan lagi orang yang ke-6. Tekan lagi orang yang ke-7. Tekan lagi orang yang ke-8. Jadi Adam adalah orang ke-8 sebanyak 163,744. Okey? Senang kan? Bila dia pola, kita tekan buat 2 langkah sahaja, maksudnya sampai orang ketiga. Yang seterusnya tu anda kena tekan simbol sama dengan sahaja. Sebanyak berapa kali yang anda mahulah. Tak perlulah tambah balik nombor 20,468. Okey? Senang kan? Jadi kalau kita nak buat banyak penambahan tu, bertambah berulang, nombor yang sama, kita just tekan sama dengan. Okey, adakah cara ini sesuai untuk mendapatkan nombor ke-8 bagi pola nombor di atas? Dia nak buat darab. Sesuai ke tak sesuai? Apa jawapan anda? Sesuai lah. Kalau saya kata sesuai. Sebab kita dah tahu dia bertambah sebanyak 20,468. Dan orang dia adalah orang yang ke-8. Mari kita cuba. Okey,
2,468 darab dengan 8. 163, 744. Sama jawapan. Sebab murid kena faham konsep darab dia tu macam mana. Adalah tambah berulang. Betul tak? Yes. Jadi sebenarnya kalau murid nak buat darab pun boleh. Ya? Nak buat tekan sama dengan pun boleh. Sebanyak 8 kali. Okey? Pun boleh juga. Okey? Okey, tak ada masalah. Pentingnya tahu fungsi sama dengan dekat sini ya. Okey, lihat pola nombor di bawah. Okey, yang ni 1 kepada 2, 2 kepada 6, 6 kepada 24. Macam mana dia tu? Apa pola dia? Okey, di sini dia dah bagi tahu. 1 darab dengan 1, 1 darab 2, 1, kemudian dia akan bertambah ya. 1 darab 2, kemudian darab 3. Tapi dalam kurungan lah. Okay. 1 darab 2 darab 3 darab 4. Okay. Jadi 6. Tadi 6 ni darab dengan 4. Berapa? 24. Okey. Jadi fikirkan nombor yang kelima dengan hingga ke 7. So tadi 24 dekat sini. Yang kelima macam mana pula? Jadi anda nampak tak di sini? Sebenarnya pola dia ambil jawapan ni darab dengan 3. Ambil jawapan ni darab dengan 4. Ambil jawapan ni darab dengan 5. Ya? Nanti kiralah 24 darab 5. Okey, untuk nombor yang ke-5. Kemudian yang ke-6, ambil jawapan yang ke-5 darab dengan 6. Okey? Jadi, murid boleh cuba di rumah ya. Okey, sekiranya berlaku kesilapan, murid boleh menekan butang ini. Contohlah tadi 1 darab 2. Berapa? 2. Kemudian darab 3. 6. Darab 4. 24. Darab 5. 120. Katakan salah. Darab 6. Salah. Murid kena tanda pangkah. Okey, darab 6 betul. Kemudian sepatutnya darab 7. Anda tekan 8. Okey, pangkah. Darab 7. Okey. Hilang pula dia. Okey, tapi pangkah ni tujuan dia contoh. Okey, untuk memadam. Okey, untuk bagi kalkulator. Okey. Macam mana pula dengan pola ini? Raja 1 hanya ada 1 sahaja. Raja 2 kemudian jadi 3. Raja 4. Okey, ini penambahan. Okey. Raja ke-50 dalam turutan di atas ia adalah 1,275 biji bola. Berapakah bilangan bola bagi raja ke-51? Murid boleh tak? Dia dah bagi hint. Dekat 50, rajah 50, okey. Okey. Adalah 1,275 biji bola. Berapa biji bola di rajah yang ke-51? Ingat 50 tu 1,275. 51 berapa agaknya? So, dia kata rajah. Dekat sini rajah 1 tambah 1. Rajah 2 tambah 2. Rajah 3 tambah 3. Kalau rajah 51, ambil jawapan. Sebab rajah 4 ni adalah ambil rajah 3 tambah 4. Jadi maksud 51 ni 1,275 rajah 50. Kan? Jadi kalau 51, okey, kalau 51, okey, 1,250, 1,275 tambah 51. Okey?
Dia pola dia. Tengok dekat sini pola dia. Sini je. Tengok ni. Rajah 1 tambah 1. Rajah 2. Ambil daripada rajah 1. Tambah 2. Rajah 3. Ambil daripada rajah jumlah rajah 2. Tambah dengan 3. Jumlah rajah 3 tadi 6. Tambah dengan 4. Jadi kalau 5. Okay, ambil rajah 4 punya jumlah 10 tambah 5. Itu rajah 5. Jadi dekat rajah 51, ambil jawapan jumlah 1275 tu tambah dengan 51. Macam tu saja. Okey. Seronok tak? Okey, last sekali, akhir sekali, yang ni. Menurun ke menaik ni? Tengok dekat sini. Pola ni pola menurun. Ya, sebab dari 999 menjadi 888. Semakin berkurang. Jadi anda pula diuji. Apakah nilai dalam petak kosong untuk mendapatkan nombor ke-8 di atas? Ini yang pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, terangkan dan lengkapkan pola itu. Okey, macam mana nak buat? Nampak tak sini yang berulang? Okey. 56 sampai 3. 56, 49. Berapa dan berapa yang akhir sekali yang ke-8 tapi masih didarab dengan nombor yang sama. Okey? Murid boleh cuba di rumah untuk selesaikan masalah ini. Okey? Baik, itu sahaja perkongsian saya. Okey? Saya harap murid boleh cuba di rumah, kemudian nanti boleh jawab soalan kuis dari Cikgu Stella. Okey, itu sahaja untuk pengajaran kita pada hari ini. Terima kasih kerana menonton video daripada saya. Thank you. Jumpa lagi. Bye.